Assalamualaikum dan hai, kembali lagi kita dalam siri Cikgu Python dalam topik penggodaman beretika, simulasi serangan DDoS terhadap laman web dengan Python. Baiklah, di episod yang ketiga ini, kita akan mempelajari tentang konsep pengaturcaraan yang kedua. Sebelum itu, ini adalah penafian. Tutorial ini bukan untuk tujuan sejenayah cyber. Sebaliknya, ia hanya untuk tujuan pendidikan dan juga kesedaran terhadap keselamatan cyber. Mohon jangan salah gunakan. Baiklah, dari episod yang ketiga ini, kita akan mempelajari tentang konsep pengaturcaraan yang kedua, iaitu socket programming. Sebelum itu, mari kita ulang kaji tentang asas sistem rangkaian komputer ataupun komputer network. Jadi untuk rajah ini adalah lapisan network dalam TCP/IP. Jadi dalam lapisan ini ada lapisan aplikasi, transport, network, data link dan juga fizikal. Apa yang terjadi apabila anda melayari internet ialah anda menghantar request kepada server. Jadi itu bagi kita menghantar data lah ke antara aplikasi dengan aplikasi. Itu yang dapat kita lihat di mata kasar. Kemudian data tersebut akan melalui lapisan transport di mana di sinilah data tersebut diapit pula oleh segmen header. Begitulah seterusnya ia diapit pula oleh packet header. Dan akhir sekali di bahagian data link, kita akan dapat MAC address. MAC address itulah yang terdiri daripada frame header, packet header, segment header, data kita dan juga frame trailer ataupun penutupnya lah. Okey, paket ini akan ditukarkan dalam bentuk binary. Okey, dan data dalam bentuk binary itu dalam bentuk bits lah. Ia akan melalui lapisan fizikal. Okey, lapisan fizikal ni ialah hardware kita. Sebagai contohnya Ethernet Ethernet. Okey, apa pula itu soket? Okey, soket ialah ibarat pintu antara proses dalam aplikasi dengan protokol TCP. Ia terdiri daripada alamat protokol iaitu IP address dan juga nombor port. Okey, di sini kerana lihat kita ada server dan juga klien. Siapa klien? Klien adalah kita. Jadi apakah bentuk aplikasi kita? Aplikasi kita ialah program Python yang kita akan kod sebentar lagi. Dan apa yang kita buat, kita akan membuka soket ini untuk melalui request di bahagian lapisan protokol TCP. Manakala di server pula, server memang sudah sedia ada yang membuka soketnya dan portnya pun dah terbuka iaitu port 80. 80 merujuk kepada HTTP. Okey, dan kemudian baru data kita akan melalui protokol internet, alamat MAC dan juga Ethernet. Baiklah, bagaimana pula soket digunakan untuk perhubungan antara klien dan juga server? Kalau lihat di sini, kita ada klien dan juga server. Sebagai klien, apa yang kita akan buat adalah kita akan membuka soket kita dan seterusnya kita akan berhubung dengan server. Kita akan hantar connection request dan server akan mendengar. Dan setelah ia mendengar, ia akan menerima dan ia akan menghantar semula data kepada kita. Okey, data apa yang dihantar? Kalau kebiasaannya, kalau kita melayari laman web, ia akan hantar semula kod HTML. Jadi, dalam program Python, kita cuma dapat kod HTML tersebut tetapi kita tidak menterjemahkannya dalam bentuk yang lebih mesra pengguna. Kalau dalam web browser, web browser dia akan terjemahkan kod tersebut menjadi lebih mesra pengguna dan kita dapat lihat paparan laman web tersebut. Okey, apa kaitannya dengan DDoS? Okey, DDoS ia menggunakan soket untuk berhubung. Jadi bot penyerang akan menyerang laman web dengan menyebabkan kesesakan trafik. Setiap bot akan melayari laman web tersebut dan apa ia hantar ialah ia menghantar data hasad ataupun malicious data dalam masa yang sama sehingga server tak dapat menampung permintaan untuk berhubung. Jadi sebab itulah kita menggunakan socket programming. Jadi kita akan merujuk kepada rajah ini untuk menulis kod. Baiklah, mari kita mulakan dengan menulis kod. Pertama sekali, kita perlu import socket. Okey. Dan kita akan gunakan host iaitu
www.example.com. Okay. Dan path, iaitu selepas ini kita nak letak apa kan, macam contoh about ke apa ke, tapi saya nak gunakan satu saja, iaitu slash biasa saja. Dan kemudian kita perlu cari IP address untuk laman web ini. IP address. Bagaimana nak dapatkan IP address? Mudah saja. Gunakan socket.getBy hostname. Okey, jadi hostname kita yang ini example.com. Jadi letakkan host. Okey. Dan kemudian kita print apakah IP addressnya. Okey, IP addressnya ialah 93.184.216 dan 34. Okey. Dan kemudian kita akan gunakan port 80. Seperti yang saya terangkan tadi, mengapa menggunakan 80? Kerana 80 ialah port untuk HTTP. Dan untuk kita memulakan berhubung dengan host sebagai client, kita akan membuka soket kita dahulu. Okey, menggunakan try dan accept. Okey, dalam try kita akan declare soket kita. Socket.socket. Dalamnya kita akan gunakan socket.afenet. Kerana apa? Kerana afenet ini merujuk kepada IP address dalam bentuk IPv4. Okey, dan kemudian socket.socket stream. Okey, mengapa socket stream? Socket stream ialah untuk protokol TCP. Okey. Dan kemudian kita akan print socket dibuka. Okey, dan kita akan accept dahulu. Untuk accept, kita akan accept sekiranya ada socket error, socket.error. So, kita namakannya sebagai err dan kita akan print gunakan f-string, error ialah apa. Jadi, gunakan err di sini. Dan mari kita run. Okey, socket berjaya dibuka. Sekarang apa yang kita nak buat adalah kita nak connect kepada host. Jadi di sini kita ada connect. Okey. Dan mari kita teruskan. Tambah saja di bawah ini s.connect. Okey, address. Apakah address? Address ialah satu tuple iaitu IP dan juga port. Okey, untuk gunakan tuple buka kurungan dan letakkan IP di item yang pertama dan juga port di item yang kedua. Dan kemudian kita akan print soket berjaya berhubung dengan host. Okey, ataupun server lah senang cerita. Okey, dah berjaya berhubung. Okey. Sekarang kita akan teruskan dengan menghantar data. Okey, bagaimana kita nak menghantar data di sini ya? Mudah saja. Kita akan declare satu data. Okey, data kita dalam bentuk get request. Kita namakan request. Okey, get request kita akan gunakan get dan juga kita gunakan path. Okey. Lupa pula letak f. Okey, f dan panggil path dia. Dan di hujungnya letakkan http header 1.0 dan /r /n. Okey, kalau anda tak faham tentang ini, boleh cuba rujuk di Google apakah itu get request. Dan ini adalah bentuk string ya. Cuba kita hantar string dahulu. Adakah berjaya atau tidak? Jadi kita hantarkan request. Jadi mari kita cuba. Okey, dia kata error. Kerana apa? Kerana kita perlu menghantar byte bukan string. Jadi kita kena tukar data type ini jadikan ia byte. Jadi byte sama dengan request.encode. Okey. Jadi kita run. Oh, kerana kita tidak menghantar byte. Okay, kita hantar byte di sini. Dan ya, tiada error. Okey, di sini kita akan print
data dihantar. Okey, kemudian apa yang kita nak buat adalah kita nak terima pula, kita nak terima daripada server apakah yang dia hantar pada kita. Jadi kemudian kita letakkan, gunakan finally dan kita akan isytiharkan reply sama dengan s.receive. Okay, s.receive jadi buffer size. Apa buffer size kita guna? Kita akan gunakan 4096 byte kerana ini adalah saiz keseluruhan paket data yang dihantar. Jadi selepas itu kita akan print data dari host ialah akan gunakan reply. Okey, dan selepas itu saya terlupa nak bagi tahu satu benda, iaitu kita kena tutup soket tersebut, shutdown. Okey, socket dot shut rdr dan s dot close. Okey, dan kita akan print soket ditutup. Jadi ini adalah keseluruhannya sebanyak 30 baris dan kita run, dan ini adalah data yang dihantar daripada server iaitu dalam bentuk HTML code. Okey. Jadi bagaimana kita nak translate kod ini? Perhatikan daripada doctype dan kita cuba copy. Dan mari kita buka di browser dan inspect. Oh okey, dari sini gunakan yang ini. Dan kita cuba run yang ini. Okay, not found. Okay. Okay, setakat itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.